seterusnya perbincangan kita pada malam ini iaitu berkenaan dengan bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah. Adakah ada bid'ah dhalalah dan adakah ada bid'ah hasanah? Bid'ah yang sesat ada ke? Bid'ah yang baik itu ada ke? Ataupun semua bid'ah itu sesat? Jawapannya bid'ah itu terbagi pada dua. Satu bid'ah yang tak boleh nak diamalkan, satu bid'ah yang boleh diamalkan. Satu bid'ah yang menjurus ke arah kesesatan, dan satu lagi bid'ah yang menjurus kepada kebaikan. Berdasarkan pembahagiannya oleh Imam Asy-Syafi'i di atas dan disokong oleh para a'imah yang lain. Ia juga berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah min hadis Katsir bin Abdullah Al-Muzani wa fihi dha'fun an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ittaba'a dhalalatan la yardahu Allah wa la rasuluhu kana alaihi mithlu Adam man amala biha la yunqas dhalik min awzarihim syai'an. Daripada hadis Katsir bin Abdullah Al-Muzani, di dalamnya ada dua. Dari ayahnya, dari datuknya, dari Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengadakan sesuatu bid'ah dhalal, iaitu bid'ah yang sesat, bid'ah yang sesat, yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ke atasnya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya, dengan tidak dikurangi sedikit pun daripada dosa mereka itu. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ada bid'ah yang sesat. Siapa yang melakukan bid'ah yang sesat itu menurut hadis ini tentang perempuan, maka hukumnya berdosa. Sama ada orang yang mengadakan bid'ah ataupun orang yang menunjukkan cara-cara bagaimana untuk melakukan bid'ah, orang yang mengamalkannya. Jadi dosa itu adalah dosa yang besar insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita nak teruskan sebab panjang lagi juga perbincangan berkenaan dengan bid'ah dan terlalu panjang. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, al-bid'atu fi syar'i ya ihdatsu ma lam yakun fi ahdi Rasulillah wa hiya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Bid'ah dari segi syarak ialah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia terbahagi kepada hasanah yang baik dan qabihah yang buruk. Cuma perbezaannya di sini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, mengatakan hasanah dan dhalalah, bid'atun hasanah wa bid'atun dhalalah. Imam Nawawi menyebut bid'atun hasanah dan juga wa bid'atun qabihah. Bezanya apa tuan-tuan? Bezanya segi kata aja, kan? Imam Syafi'i sebut bid'ah baik hasanah, bid'ah dhalalah sesat. Yang Imam Nawawi sebut yang baik itu hasanah, yang lagi satu namanya qabihah. Qabihah itu maksudnya buruk. Jadi kedua-duanya adalah satu perkara yang baik yang boleh kita ikuti, dan satu perkara yang tak boleh kita ikuti. Dan masuk bid'ah dari segi syarak itu memberi makna yang cukup luas, iaitu sesuatu perkara yang diada-adakan yang tak pernah pun ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini cukup banyak, boleh kita senaraikan beribu-ribu perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Kan? Sebab itulah perbincangan di kalangan ulama-ulama yang muktabar sebegini tuan-tuan menjadi hujah yang teramat penting bagi kita untuk kita berpegang. Sebab ada di kalangan masyarakat yang cepat menghukum sesuatu itu sebagai bid'ah. Jadi inilah sandaran-sandarannya. Siapa yang keluarkan hadis, siapa yang berikan pendapat,
imam-imam yang muktabar seumpama Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Nawawi rahimahullah taala. Siapa mereka ini? Mereka orang yang hebat. Mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hujah kita. Kan bukan semua bid'ah itu dinamakan sesat. Baik. I'lam anna kullama zahara ba'da Rasulillah bid'atun wa kullama wafaqa usul sunnah wa qawaidaha au qulisa 'alayha fa huwa bid'atun hasanah wa kullu ma khalafaha fa huwa bid'atun sayyi'atun wa dhalalah. Ketahuilah bahawa setiap yang lahir, setiap yang zahir, setiap yang wujud selepas zaman Nabi SAW, Nabi dah lama meninggalkan dunia. Nabi dah pergi meninggalkan kita hampir 1400 tahun yang lebih yang lalu. Terlalu lama sangat Nabi meninggalkan kita. Jadi disebutkan di sini setiap apa yang berlaku, yang lahir, yang zahir pada zaman Nabi SAW dinamakan bid'ah. Dan setiap yang bersamaan yang sesuai dengan usul sunnah dan kaedah-kaedahnya atau yang dikiaskan atasnya, maka itulah yang dikatakan bid'ah hasanah. Yang sesuai dengan usul sunnah. Nanti kita akan jelaskan, saya akan baca dulu sikit-sikit. Dan setiap yang bertentangan dengannya, dengan apa? Dengan sunnah ataupun kaedah-kaedah sunnah, maka itulah yang dinamakan sayyi'ah, keji dan dhalalah dan juga sesat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam perbincangan ini disebutkan dalil daripada ulama-ulama yang muktabar, ulama-ulama yang tersuhur di zaman dahulu kala. Jadi kita boleh ambil sebagai rujukan, kita boleh ambil sebagai panduan. Sebab kita ni jahil, kita ni tak tahu banyak perkara, kan? Kita tahu hanya secara umum sesuatu perkara ni. Jadi apabila kita tahu secara umum, jangan cepat kita menghukum. Tak boleh ni, kita bilang jangan. Rujuk dulu kepada orang yang dah mengetahui. Tanya dulu kepada orang yang lebih mendalami sesuatu perkara. Kan ada tak hadis berkenaan dengan ini, tuan? Ada tak ayat Quran berkenaan dengan ini? Saya nak kepada penjelasan. Itulah dinamakan orang yang ingin mencari kebenaran. Bukannya dia cepat menghukumkan sesuatu perkara yang dia sendiri pun tak pasti perkara tersebut. Betul tak? Dia sendiri pun tak faham sebenarnya, tapi dia rasa macam hebat. Dia rasa macam benda tu tak betul pada pandangan dia, bukan pada sudut ilmu yang dia ketahui. Sebab itu kita kena faham betul sesuatu isu yang timbul di dalam Islam itu perlu diberikan penjelasan yang secukupnya. Baik. Dan seterusnya, Al-Alamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Habib Zain Al-Abidin bin Sumayf berkata di dalam kitabnya, فَكُلُّ إِنسَانٍ لَمْ يُؤْحَدْ فِي الْأَحْدِ النَّبَوِيِّ وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا عَامِلُهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً وَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا. Maka setiap perkara yang baik yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, maka ia adalah bid'ah hasanah. Diberikan ganjaran orang yang melakukannya dengan dalil perkataan Nabi SAW, sesiapa yang mengadakan di dalam Islam sunnah yang baik lalu diamalkan orang, kemudian sunnahnya itu diberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakan, dengan tidak dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang yang mengerjakan. Perkara yang baik yang tidak ada zaman Nabi, maka dinamakan bid'ah hasanah.
dia buat surau untuk kemudahan orang Islam. Kenapa dia sediakan karpet ni? Di zaman Nabi tak ada karpet ni. Dia doa ni karpet ni. Amboi, tak boleh dia. Memanglah tuan-tuan, tapi ini semuanya untuk kebaikan orang Islam. Kan? Segala kemudahan-kemudahan yang ada pada hari ini matlamatnya untuk meninggikan syiar Allah, meninggikan Islam, memberikan kemudahan kepada orang Islam, untuk berikan keselesaan kepada orang Islam. Walaupun tidak ada zaman Nabi, itu namanya bid'ah hasan. Yang boleh kita buat, yang boleh kita laksanakan, sebab ada ganjarannya di sini. Dan seterusnya, apakah hujah Imam Syafi'i dalam pembahagian bid'ah tersebut? Yang dikatakan tadi bid'ah hasanah dan juga bid'ah dhalalah, ataupun hasanah dan qabihah. Apa hujah Imam Syafi'i? Berdasarkan pengamatan beliau terhadap banyak hadis yang berkaitan, antaranya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Sesiapa yang mengadakan sesuatu perkara yang baru dalam urusan agama kami ini, sesuatu yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa amila biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqus min awzarihim syai'un. Sesiapa yang mengadakan di dalam Islam sunnah yang baik, sesiapa yang melakukan dan membuat satu perkara yang baik dalam Islam, lalu diamalkan orang, kemudian daripada sunnah itu orang ikut dia, dia buat perkara yang baik, orang ikut dia. Kan, satu perkara yang baik. Banyaklah kalau kita nak bagi contoh, terlalu banyak. Jadi tuan-tuan dan puan, sesiapa yang nak menderma ke Palestin, boleh SMS. Boleh SMS 5 maknanya RM5, 10 maknanya RM10. Contohlah, kan? Jadi kalau SMS dia, jadi duit tuan-tuan tu terus masuk dalam akaun. Siapa yang menciptakan? Siapa yang fikirkan benda tu? Jadi setiap orang yang menderma melalui SMS, ini contoh, sebagai contoh. Setiap orang yang menderma melalui SMS itu dengan cara begitu yang difikirkan sesuai pada masa sekarang ini, maka orang yang menciptakan begitu akan diberikan pahala. Adakah ini ada zaman Nabi SAW? Tak ada, kan? Tapi untuk kemudahan orang Islam untuk menderma, jadi orang Islam banyak pilihan. Datang ke masjid boleh derma, derma melalui tong-tong yang disediakan, melalui apa lagi, melalui akaun, melalui bank dan sebagainya. Jadi dia menciptakan sesuatu yang baik untuk kemudahan orang Islam itu dapat pahala. Walaupun tidak ada di zaman Nabi SAW. Dan orang yang mengamalkan baik, orang yang mengamalkan itu, orang yang rugikan melalui SMS tadi, derma contohnya, ataupun dia meregakan satu lagi benda. Dia kata, tak apalah, kita nak buat banyak pahala ni, saya sedekahkan satu tong air dekat masjid. Jadi setiap orang yang minum daripada air, daripada tong tersebut, padahal ini tak berlaku zaman Nabi, contoh kan, maka dia diberikan pahala. Benda itu baik, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walaupun ini disebut sebagai bid'ah, tapi dikatakan bid'ah hasan. Diberikan padanya pahala sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya, dengan tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakan itu. Dia pun dapat, orang yang baik pun dapat, dia dapat, orang yang ikut dia pun dapat pahala yang sebegitu. Dan sesiapa yang mengadakan dalam Islam sunnah yang tidak baik, diamalkan orang, kemudian sunnahnya itu diberikan kepadanya dosa sebagaimana dosa orang yang mengerjakannya, dengan tidak dikurangkan sedikit pun dari dosa orang yang mengerjakannya. Dia melakukan satu perkara yang orang lain yang ikutan. Dia buat satu perkara yang menyebabkan orang lain ikut perbuatan tersebut, tapi dalam keadaan tak baik pada pandangan Islam. Kan, tak baik pada pandangan Islam. Asalnya dia buat seorang, tapi dia mengeluarkan perkara tersebut menyebabkan ramai pengikut
dari Abdul Rahman bin Abdul Al-Qari tentang salat tarawih, di mana beliau Abdul Rahman keluar bersama Umar Al-Khattab pada suatu malam di dalam bulan Ramadan ke masjid. Mereka berdua mendapati sekumpulan sahabat salat bersendirian dan yang lain berjamaah. Umar mengatakan, jika dia mengumpul mereka mengikut seorang qari jadi imam, maka ia lebih baik. Dia kemudian yang menyuruh mereka mengikuti Ubay bin Ka'ab. Pada malam lain yang ketika ramai yang solat di belakang seorang imam, maka kata Umar, ni'matul bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah yang baik. Ia tidak berlaku zaman Nabi SAW, tapi contoh ini berlaku di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana Umar tuan-tuan dan puan-puan rahmatullahi taala sekalian, pemimpin yang kedua selepas daripada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia keluar bersama seorang sahabat yang namanya Abdul Rahman pada satu hari dalam bulan Ramadan itu. Maka dia lihat sekumpulan sahabat sedang solat berjamaah. Solat apa? Solat yang berjamaah, ada yang solat bersendirian. Sebab itulah berlakunya solat tarawih itu di masjid. Berlakunya 8 rakaatnya, berlakunya 20 rakaat. Ianya sejak diamalkan daripada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adakah itu namakan bid'ah? Bukan bid'ah. Tapi nak kumpulkan orang supaya datang sembahyang, adakah tak baik? Baik. Tapi adakah tak boleh? Boleh lah. Tentu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ni'matul bid'atu hadhihi, ini bid'ah yang baik. Ini adalah bid'ah yang baik. Nak kumpulkan orang. Kalau dah dibuat suara-suara pengumah orang kali orang Islam tak sembahyang agaknya. Dalam bulan Ramadan kita seronok sebab ramai sangat yang ada ke masjid, yang ada ke surau untuk bersolat jamaah tarawih. Jadi bermula bila? Bukan bermula zaman itu, tapi bermula di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Macam seorang sahabat yang tak ada perempuan di dalam perbincangan kitab yang sebelum ini, iaitu Masalah Iman dan Makna. Seorang sahabat yang bernama Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muaz bin Abi Waqqas, kalau tak silap saya. Seorang sahabat yang bernama Muaz, dia datang ke masjid, tengok Nabi dah sembahyang, lalu dia bertakbir Allahu Akbar, dia berikut Nabi. Habis Nabi sembahyang, oleh kerana dia baru datang sebagai makmum yang masbuk, maknanya dia ketinggalan beberapa rakaat. Lalu dia pun dah habis Nabi bagi salam, dia pun naik, tambahkan lagi bilangan rakaat yang dia lupa itu. Dah habis bagi salam, kemudian ada sahabat-sahabat yang mengadu kepada Nabi SAW tentang perkara yang dibuat oleh seorang sahabat ini yang bernama Muaz ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sebelumnya mereka itu apabila datang berjamaah, kalau tak sempat di awalnya bersama dengan Nabi, mereka sembahyang dulu secara bersendirian. Barulah mereka kejar Nabi dalam perbuatan Nabi ketika dalam solat. Jadi mereka sama-sama habis dengan Nabi. Contohnya kalau Nabi dah 2 rakaat, mereka belum sempat lagi 2 rakaat bersama dengan Nabi di awalnya, mereka buat dulu Allah Akbar, sembahyang dulu secara sendiri. Waktu kejar perbuatan Nabi, yang baru habis bersama-sama dengan Nabi. Tiba-tiba datang seorang sahabat ni, dia buat lain daripada yang lain. Dia buat apa? Dia buat macam mana? Dia takbir terus ikut Nabi. Dah habis Nabi bagi salam, barulah dia naik ke untuk menyempurnakan rakaat yang lupa itu. Jadi sahabat yang pelik, kata Nabi, ikutlah dia. Itu adalah satu perbuatan yang betul. Sebab itulah sejak daripada dulu sampai sekarang ni, apabila kita datang lambat sebagai makmum yang masbuk, kekurangan yang berlaku itu kita tambah supaya pada salam imam. Kan ini telah berlaku di zaman Nabi sebagaimana yang ditunjukkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Radhiyallahu anhu. Jadi itu adalah perkara yang baik yang boleh kita contohi, yang boleh kita ikuti. Walaupun dalam bukan bid'ah, tapi ianya adalah hasanah ataupun baik. Apakah ada di dalam Al-Quran yang memperakui bid'ah yang baik ini? Ya, Imam At-Tabarani meriwayatkan dalam kitab Al-Awsat tentang satu asar dari Abu Umamah Al-Bahili, katanya, sesungguhnya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kamu berpuasa di bulan Ramadan. Dia tidak memfardukan kepada kamu beribadah di malam harinya dengan solat tarawih berjamaah. Yang fardu dalam bulan puasa ialah dalam bulan Ramadan ialah puasa. Betul lah tu. Kan? Sesiapa yang tak berpuasa maknanya dia berdosa. Itu satu kefarduan sebagaimana yang Allah Taala sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tinggallah ke akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan umat-umat yang terdahulu sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu takwa. Jadi kutiba di sini ialah memberi maksud satu perkara yang wajib, perintah yang fardu, perintah yang wajib. Nak tak nak, setiap daripada orang Islam wajib melakukan. Sesiapa yang meninggalkan puasa hukumnya berdosa. Tetapi pada malam hari itu dinamakan ibadah ataupun aktiviti solat tarawih, ini bukan wajib. Sesiapa yang meninggalkannya tidak dikenakan dosa. Itu adalah satu perkara yang sunat. Apa dia yang sunatnya? Lepas isyak kita buat solat tarawih berjemaah, sunat. Dan ini dalil ni tuan-tuan. Dia janji Allah Subhanahu wa taala tidak memfardukan kepada kita beribadah di malam hari dengan solat tarawih berjamaah. Beribadah di malam hari itu adalah perkara baru yang kamu ada-adakan. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Tadilah di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tadi. Kan? Daripada orang sembahyang sendiri-sendiri, baik dia kumpulkan penduduk pada Madinah ketika itu, baik dia latih seorang imam. Jadi imam inilah yang akan mengimamkan solat berjamaah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, benda itu kamu yang ada-adakan. Oleh itu hendaklah bertekun dan berterusan mengerjakannya. Jangan berhenti, kan? Walaupun dia tidak dibuat zaman Nabi, tak apalah kalau gitu. Tak bulan puasa depan kita tidak mengadakan solat tarawih di masjid ni. Tuan-tuan boleh buat sendiri-sendirilah ke rumah. Jangan begitu. Kan? Jadi perkara ini perlu diteruskan walaupun ianya tidak diwajibkan. Ini kerana ada manusia dari kalangan Bani Israel yang telah mencipta satu bid'ah. Lantaran itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka apabila mereka meninggalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Dan perbuatan mereka beribadah secara rahbaniyah. Mereka lah sahaja yang mengadakan, dan mereka kami tidak mewajibkan atas mereka. Mereka berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah. Dalam pada itu mereka tidak menjaga dan memeliharanya menurut yang sewajib. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan yang rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan jadi dalam perkara ini Al-Quran memperhatikan sesuatu perkara itu yang dikatakan baik walaupun ianya tidak diamalkan, tidak dilakukan, tidak dibuat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila perbuatan itu baik, maka perlu diteruskan. Sebagaimana yang diberikan contoh tadi, solat berjamaah tarawih, kan perlu diteruskan sampai bila? Sampai bila-bila. Tapi macam mana kalau kita buat, kalau kita lakukan, ini berikan pahala, dia berikan ganjaran. Imam Ad-Darqutni mengatakan periwayatan yang boleh diambil kira, kefahaman yang dipetik oleh Abu Umamah berdasarkan ayat Quran terbabit adalah sahih, jadi betul. Ini kerana ayat terbabit bukan mencela golongan manusia itu dari Bani Israel kerana mereka mengada-ngadakan hidup kependettaan. Katalah perempuan, kita disuruh bekerja, kita ada tanggungjawab, kita ada keperluan untuk menyara anak isteri, maka kita tidak disuruh 24 jam untuk terus berada di masjid. Adakah begitu dalam Islam? Tanpa menghiraukan soal makan minum, soal bekerja dan mencari nafkah dan sebagainya. Tidak.
dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu di kalangan Bani Israel itu, mereka mengada-ngadakan hidup kependettaan. Maksudnya mereka kalau zaman dulu kita sebut apa dalam zaman dulu, bertapa lah, senang contoh kan, dia pergi satu tempat maka dia bertapa, maknanya nak dekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah Taala tak suruh begitu, tak suruh begitu. Sedangkan Nabi pun ada tugas-tugasnya, sahabat-sahabat pun ada pekerjaannya kan, ada yang menego, ada macam-macam jenis pekerjaan sahabat. Jadi apabila mereka mengada-ngadakan begitu dengan tujuan untuk dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, tak apalah. Tapi begitu bukannya daripada arahan ataupun Allah Ta'ala yang mewajibkan, tidak. Mereka yang mengada-ngadakan hidup kependettaan itu. Ini kerana mereka mengada-ngadakan cara hidup kependettaan itu dengan tujuan untuk mendapat keredaan Allah. Pada asalnya begitu. Tetapi Al-Quran mencela mereka disebabkan mereka tidak menunaikan dengan sebenar-benarnya cara kependettaan yang mereka ada-adakan. Ini menunjukkan bid'ah yang baik yang disyariatkan, yang diberlakukan oleh syarak seperti mana yang kita jelaskan melalui ayat. Itulah tentang perempuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hidup ini mudah dan Islam itu mudah sebenarnya. Tapi kalau Islam itu mudah, jangan dimudahkan. Islam itu sebenarnya perlu kita mendapatkan penjelasan dari segenap sumber. Sebab ilmu Allah SWT itu terlalu luas, teramat luas sebenarnya. Kan, jangan kita lihat satu perkara itu, kalau kita tak faham, kita terus menghukum. Itu satu perkara yang tak baik. Sebab Islam itu bertanya, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kalau kamu tak tahu, kan? Tanya. Tanya pada siapa? Tanya pada orang yang mengetahui lah. Macam mana paip saya tu tak keluar air, nak buat macam mana saya dah bicara dah, saya ambil kayu, saya duduk pun tak keluar air, kan? Macam mana nak buat? Tanya ustaz. Tanya ustaz, dia tak betul, salah tanya ustaz. Itu bukan perkara ustaz. Contoh, itu keperkaraan orang yang bekerja nak betulkan paip air. Tanyalah dia. Begitulah maksudnya. Macam mana nak buat kek, nak buat kek, nak buat itu, nak buat itu. Tanyalah kepada orang yang pandai dalam sesuatu bidang itu. Itulah Islam yang cukup cantik sebenarnya. Tinggal lagi orang Islam sahaja yang tidak mengambil pendekatan begitu. Pun begitu, kalau kita orang yang tidak tahu tentang sesuatu perkara itu, tak boleh nak huraikan juga. Kalau kita hurai bab seorang doktor nak merawat pesakit, sekarang kita bukan seorang doktor, tak boleh. Sebab itu bukan kepakaran kita. Kan? Jadi cantik Allah Ta'ala berikan ilmu pada setiap manusia itu. Ada kepakaran masing-masing. Dan seterusnya ulama membahagikan bid'ah kepada bid'ah dhalalah dan bid'ah hasanah selain pada Imam Syafi'i. Yang tadi kita sebut yang memberikan dalil apa yang kita sebutkan tadi daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Nawawi. Sekarang kita nak tahu ada tak lagi imam-imam yang lain daripada Imam Syafi'i yang berhujjah, yang memberikan dalil-dalil mereka. Ada ramainya tuan-tuan. Yang disebutkan di sini terlalu amat ramai. Semuanya lebih kurang dalam 17 orang. Allahu Akbar. Mereka semuanya imam-imam yang muktabar. Yang pertama adalah Imam Ibn Hajar Al-Haythami, Qadhi Al-Bakar, Ibn Al-Arabi, Imam Al-Bayhaqi, Imam Ghazali. Siapa tak kenal dengan imam yang seperti ini? Kan? Barangkali yang tak kenalnya generasi sekarang ni, budak-budak sekarang ni, mereka lebih kenal artis daripada imam-imam yang terdahulu. Kan, daripada kita yang sentiasa mengikuti program ilmu, yang sentiasa mengikuti majlis-majlis ilmu, kita tak terlepas daripada mendengar Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar dan macam-macam imam yang lain yang berhujjah dan mengatakan bahawasanya bid'ah itu terbahagi kepada dua. Bukan sahaja Imam Syafi'i, bukan sahaja Imam Nawawi. Jadi maknanya sungguh luas, sungguh luas kita punya hujjah ni untuk memberikan keyakinan kepada orang ramai bahawasanya bid'ah itu terbahagi kepada dua.
telah bersepakat tentang pembahagian bid'ah kepada yang terpuji dan tercela. Sayyidina Umar adalah orang yang pertama yang mengatakan demikian. Para ulama juga sepakat mengatakan hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat, perlu dikhususkan. Ini panjang lagi ceritanya tuan-tuan. Setiap bid'ah itu sesat, betul ke? Jangan kita tengok dari segi zahir hadis. Adalah kita tengok dari segi kepakaran ulama-ulama yang terdahulu membahaskan sesuatu hadis. Kalau ikutkan dari segi pengertian ataupun dari segi makna bagi setiap perkataan itu, begitulah. Dulu maksudnya setiap bid'ah maksudnya bid'ah, dhalalah maksudnya sesat. Itu dari segi makna dia. Tapi dari segi perbahasannya sebenarnya panjang lagi tuan. Hanya Imam Asy-Syatibi sahaja yang tidak bersama dalam kesepakatan ini. Beliau menolak pembahagian bid'ah seperti ini dan mendakwa bid'ah semuanya tercela. Seorang je. Seorang je pun, yang lain tak. Jadi Imam Asy-Syatibi dia beliau beranggapan semua perkara baharu itu adalah bid'ah. Semua perkara baharu itu adalah tercela. Tapi kalau kita nak sebutkan tadi, ada 17 ulama yang tidak beranggapan sebagaimana beliau beranggapan. Yang 17 ulama tadi termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, Imam Ghazali dan imam-imam yang lain mengatakan hasanah dan falalah. Walau bagaimanapun Imam Asy-Syatibi mengakui ada di antara bid'ah tersebut yang dituntut sama ada dalam bentuk wajib ataupun sunat. Cuma beliau tidak menamakan bid'ah, tetapi memasukkannya dalam kategori kepentingan umum. Itu ikut pendapat beliau lah. Jadi beliau menafsirkan bid'ah itu sebagai yang dituntut sama ada dalam perkara yang wajib ataupun dalam perkara yang sunat. Kalau sebelum ini kita sebut hasanah dan dhalalah, tapi Imam Asy-Syatibi tidak. Dia tidak guna perkataan hasanah dan dhalalah itu, tapi dia memasukkan dalam kategori kepentingan umum. Justru perbezaan pendapat beliau hanyalah dari segi menamakannya sahaja. Dengan kata lain, menurut beliau bid'ah yang dituntut tidak boleh dinamakan bid'ah, tetapi maslahah. Itu je dari segi penggunaan bahasa. Kan? Dari segi penggunaan istilah itu je yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala. Dan seterusnya pandangan Imam Izzuddin Abdul Salam terhadap pembahagian bid'ah. Siapa pula Imam Izzuddin ini tuan-tuan? Imam Izzuddin sebenarnya adalah ketua ulama. Ketua ulama di zaman dahulu. Kat mana? Dekat Baghdad, dekat Iraq sana. Jadi Syekh Izzuddin Abdul Salam tentang ceritanya cukup panjang. Syekh Izzuddin ini pada satu hari pemerintah mengarahkan pemerintah bertanyakan kepada ulama-ulama yang ada pada kita. Kita kan boleh tak? Kita minta sedikit wang daripada rakyat untuk membeli peralatan senjata, untuk membantu pertahanan negara ni. Ada musuh nak serang kita, boleh tak? Maka ulama-ulama itu mengatakan boleh tuan, boleh sangat. Sebab untuk menyelamatkan negara kita, boleh sangat minta. Kan? Maka tuan-tuan,
keuangan daripada rakyat ini untuk memberikan senjata-senjata bagi mempertahankan negara. Kata mereka ulama-ulama kata boleh, tak ada masalah, tuan minta lah. Tuan minta. Tapi pemerintah yang mengatakan aku rasa tak kuat. Kalau sekadar kamu je yang memberikan jawapan. Aku nak tanya juga Syekh Izzuddin, apa pendapat dia? Jadi apabila dipanggil Syekh Izzuddin ke istana, lalu dia tanya lah, wahai tuan, boleh tak kita sebagai pemerintah nak minta dengan rakyat untuk belikan peralatan senjata, minta mereka dermakan sedikit keuangan, sedikit duit, kan? Maka ulama-ulama ketika itu cakap dengan Syekh Izzuddin, kau cakap ya je, boleh je, dia tak nak boleh, kan? Cakap bila dengan pemerintah tu, dengan Perdana Menteri, cakap betul tu, boleh lah. Kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, kata jawapan beliau mengatakan, wahai tuan, tak boleh. Siapa tak boleh? Tuanku kena berikan apa yang ada pada tuanku dulu. Tuanku banyak harta kan, banyak emas, banyak perak, banyak duit kan. Tuanku beri kepada dayang-dayang ataupun orang-orang yang berkhidmat di istana tu terlalu banyak emas. Keluarkan dulu daripada apa yang ada pada tuanku. Kalau dah habis ataupun kalau tak cukup, barulah minta dengan rakyat. Sebagaimana tuanku sendiri tak keluarkan duit, sebagaimana tuanku sendiri tak keluarkan harta untuk membeli senjata untuk mempertahankan negara, maka jangan minta dengan rakyat. Maka ketika itulah tuan-tuan, apa yang terjadi sebab pada tu kan, dia di luar daerah, dia di luar negeri. Sebab apa? Dia tidak sependapat dengan ulama-ulama yang lain dan juga tidak sependapat dengan pemerintah yang ada di negeri. Itulah yang dikatakan, yang diberikan pendapat oleh Syekh Izzuddin Abdul Salam. Jadi kita nak tengok apa pandangan beliau berkenaan dengan bid'ah. Kata beliau, al-bid'atu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah wa hiya munqasimatun ila bid'atin wajibatin wa bid'atin muharramatin wa bid'atin mandubatin wa bid'atin makruhatin wa bid'atin mubahatin. Bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah SAW, dan ia terbahagi kepada bid'ah wajib. Luas lagi perbincangan. Yang tadi kita sebut dua je, hasanah dengan dhalalah, baik dan buruk, baik dan sesat, kan? Tapi dapat ke Syekh Izzuddin Abdul Salam, tuan-tuan, dia kata apa? Sesuatu perkara yang tidak berlaku pada zaman Nabi, kemudian pembahagiannya ada 5. Yang pertama dinamakan bid'ah wajib. Sebab bid'ah wajib tu, apakah yang dah masuk ke bid'ah wajib? Bid'ah haram, bid'ah sunat, bid'ah makruh, dan bid'ah harus. Panjang lagi perbincangannya. Kemudian beliau menyambung katanya, fa idza dakhalat fi qawaidil ijab fa hiya wajibatun wa in dakhalat fi qawaidit tahrim fa hiya muharramatun wa in dakhalat fi qawaidil mandub fa hiya mandubatun wa in dakhalat fi qawaidil makruh fa hiya makruhatun wa in dakhalat fi qawaidil mubah fa hiya mubahatun. Jika ia termasuk dalam kaedah yang mewajibkan, maka ia adalah wajib. Itu kata ataupun pendapat daripada Imam Izzuddin. Dan sekiranya ia jadi bid'ah itu termasuk dalam kaedah yang menjadikannya haram, maka ia haram. Dan jika ia termasuk dalam kaedah sunat, maka ia sunat. Dan jika ia termasuk dalam kaedah makruh, maka ia adalah makruh. Begitu juga lah kalau dia termasuk dalam kaedah harus, maka ia harus. Jadi pembahagian ini merujuk kepada bid'ah sendiri sebagai perkara yang baru, bukannya sebagai hukum. Ini menurut pendapat Izzuddin. Bid'ah itu bukannya hukum, bukannya satu ketetapan. Ia adalah perkara yang baru yang
Izzuddin di sini ialah mengkaji ilmu nahwu untuk memahami Al-Quran dan juga hadis. Itu wajib. Maknanya setiap daripada kita tidak cukup dengan hanya baca Quran, bahkan wajib untuk memahami lebih daripada itu. Maksudnya yang suratnya tersirat, terjemahan, tafsirannya dan sebagainya, dengan tujuan untuk memberikan kefahaman kepada Al-Quran yang kita baca. Baca tu bacalah, kan dapat pahala. Tapi dari segi manfaatnya tak sama dengan orang yang begitu faham tentang isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, haram. Salah haram. Bid'ah haram tu apakah yang dimaksudkan bid'ah haram? Iaitu fahaman yang sesat. Fahaman yang disebutkan di sini Qadariyah ataupun Jabariyah. Jadi kalau pengikut Qadariyah dan Jabariyah, itu namakan menciptakan satu bid'ah yang haram. Jadi kalau haram macam mana dia ikutlah. Kalau haram tu tak ikut, tak boleh ikut serta dalam kumpulan ini. Yang ketiga disebut sebagai sunat. Apa dia pula sunat? Dia katakan bid'ah sunat tu apa dia? Iaitu mendirikan sekolah dan tempat pengajian. Di zaman Nabi tak ada sekolah, tak ada dibuat sistem kerja satu daripada jahannam, masuk sekolah menengah, dari sekolah menengah masuk universiti, dari universiti kerja dan sebagainya, kan? Sekarang ada sistem, ada sekolah ni, ada yang namanya sekolah rendah, ada yang sekolah menengah, ada yang nama sekolah tinggi dan sebagainya. Jadi mendirikan sekolah dan juga tempat pengajian itu bid'ah, tapi sunat. Sunat maksudnya sesiapa yang buat perkara tersebut, orang yang hadir untuk belajar ilmu, pahalanya dapat pada dia. Dia boleh buat, boleh, kan? Buatlah, banyakkanlah institusi pengajian. Walaupun ini tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Di zaman dulu ada ke universiti? Tak ada. Semuanya berpusat di masjid Nabi, di sudut takbiran dan sebagainya. Nabi mengajar sahabat pun dalam masjid Nabi, kan? Jadi semuanya ini dinamakan bid'ah sunat. Jadi mengikut kaedah sunat, maka dapat pahala bagi sesiapa yang melakukannya. Yang keempat, makruh. Sebelah makruh, menghias masjid dengan ukiran-ukiran. Terlalu banyak sangat ukiran-ukirannya. Sana sini, di belakang, kiri kanan, banyak sangat. Hukum ni makruh. Jadi kurangkan ukiran. Kan kita tidak dapat makruh. Boleh, bukan tak boleh, boleh. Tapi makruh hukum. Dan yang terakhirnya ialah harus bersalam-salaman selepas daripada solat subuh dan asar, dan buat kelapangan dalam urusan makan minum, pakaian dan juga tempat tinggal. Kalau perempuan kita nak rumah, kita ada rumah kecil besar, tinggi rendah itu tak disyaratkan, kan? Tapi boleh ke? Boleh ikut perempuan lah. Kalau perempuan masing-masing ada duit lebih buat rumah besar, ada duit lebih boleh beli banglo contohnya. Tapi semuanya beda. Adakah buat boleh? Boleh, harus, bukan harus. Jadi di sinilah di sinilah pendapat Syekh Izzuddin Abdul Salam yang berkaitan dengan bid'ah. Bukan setakat hasanah yang baik, bukan setakat tolalah ataupun sesat, bahkan dihuraikan dengan begitu perinci sekali. Ianya adalah berkaitan dengan wajib, haram, sunat, makruh dan juga harus. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian, perbincangannya berkaitan dengan pendapat Syekh Izzuddin Abdul Salam itu akan kita kongsikan lagi